Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya dan rakan-rakan akan berkongsi berkenaan dengan satu filem yang sangat menarik, karya Indonesia yang bukan sahaja terkenal di Indonesia, malah di negara kita Malaysia, yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Okey, filem Ayat-Ayat Cinta ini adalah adaptasi dari sebuah novel yang sangat laris terjual di pasaran yang ditulis oleh Habibur Rahman Al-Shirazi, dan kemudian filem Ayat-Ayat Cinta ni dirilis pada tahun 2008 karya Hanung Bramantyo. Filem Ayat Cinta ini sangat popular sehingga dibuat Ayat Cinta 2 pada tahun 2017. Filem Ayat Cinta ini berlatar belakangkan Kairo, Mesir dan dibintangi oleh pelakon-pelakon Indonesia yang terkenal iaitu Fedi Nuril, Karissa Putri, Rianti Cartwright dan juga Zazkia Adia Mekar. Okey, sebelum kami pergi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan kupasan filem Ayat-Ayat Cinta, suka untuk saya berkongsi berkenaan dengan sinopsis bagi filem yang menarik ini. Okey, filem ini mengisahkan tentang seorang anak petani Indonesia yang bernama Fahri bin Abdullah melanjutkan pengajiannya dalam bidang pengajian Islam di Kairo, Mesir, di Universiti Al-Azhar, Mesir. Fahri ini hidup dalam serba sederhana, bukan lahir dalam keluarga yang kaya, dan ibunya menjual petak sawah padi untuk menyara kehidupan Fahri di Kairo, Mesir. Di Mesir, Fahri tinggal bersama rakan-rakannya di pangsapuri sederhana, dan Fahri mempunyai seorang jiran yang bernama Maria, yang merupakan seorang wanita beragama Kristian Koptik. Namun Maria ni sangat mengagumi Al-Quran dan sangat mengagumi Fahri. Pada mulanya Maria ni hanya mengagumi Fahri. Lama-kelamaan kagum itu bertukar menjadi cintanya kepada Fahri, namun dia hanya menyimpan perasaannya. Di Universiti Al-Azhar, Mesir, Fahri ini merupakan seorang mahasiswa yang sangat berwibawa dan diminati oleh ramai gadis. Perilakunya yang sopan dan dianggap sempurna itu telah membuat seorang wanita yang bernama Nurul meminatinya dalam diam. Nurul ni merupakan seorang anak kiai. Pada awalnya Fahri ni menyimpan perasaan kepada Nurul, tapi disebabkan Fahri ni merasakan dia ni serba kekurangan, dia ni hanya seorang anak petani, jadi dia melupakan hasratnya, melupakan perasaannya kepada Nurul. Seterusnya muncullah pula seorang wanita yang bernama Nora, di mana Nora ni merupakan gadis malang yang sentiasa diseksa oleh ayah angkatnya. Pada waktu kecil, Nora ni sebenarnya ditukar dengan anak kandung Bahadur dan isterinya. Apabila Bahadur dan isterinya mengetahui hakikat sebenar yang Nora ni bukan anak kandungnya, jadi Nora ni diseksa, dilayan dengan sangat teruk oleh Bahadur. Jadi Fahri ini muncul sebagai penyelamat bagi Nora dan dibantu oleh Maria dan juga Nurul. Dan kemudian Nora pun menyimpan perasaan kepada Fahri bin Abdullah. Dengan ketentuan Allah, Fahri akhirnya bertemu dengan seorang wanita berpudar kacukan Palestin dan juga Turki yang bernama Aisyah. Mereka bertemu apabila Aisyah ni menolong seorang warga Amerika dan juga ibunya dalam pengangkutan awam tersebut. Dan Aisyah dimarahi oleh seorang warga Mesir, di mana warga Mesir tersebut marah Aisyah menolong seorang warga Amerika yang bukan beragama Islam. Muncullah Fahri untuk menolong dan backup Aisyah, di mana Fahri mengemukakan hadis-hadis berkenaan dengan pentingnya kita menolong orang walaupun bukan beragama Islam. Beberapa minggu kemudian, Syekh Usman yang merupakan guru talaki Fahri menawarkan Fahri untuk sesi ta'aruf bersama dengan seorang kenalannya. Tanpa pengetahuan Fahri, akhirnya Fahri ni dijodohkan dengan Aisyah. Disebabkan kemarahan Nora yang disimpan, Nora pun memfitnah Fahri bahawa Fahri ni pernah memperkosanya. Kemudian Fahri ni pun masuk penjara disebabkan tuduhan tersebut. Aisyah pada ketika itu sangat sedih dan meminta pertolongan daripada Maria, yang pada ketika itu Maria
sedang terlantar sakit. Aisyah pada ketika itu meminta pertolongan Maria untuk menjadi saksi dalam kes tersebut. Aisyah meminta Fahri untuk mengawini Maria sebagai isteri kedua. Dan akhirnya Fahri pun menjaga Aisyah yang sedang mengandung dan juga Maria yang sedang sakit. Pada akhirnya Maria meninggal dunia. Okay, saya rasa setakat itu sahaja untuk sinopsis bagi filem Ayat Cinta ini. Seterusnya kita akan meneruskan dengan pembahasan daripada sahabat-sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lihat dalam plot dalam filem Ayat Cinta ni, kita ketahui bahawa Fahri ni dia seorang watak utama dalam penceritaan ini. Jadi kita tahu Fahri ni dia seorang lelaki yang sangat-sangat soleh, sangat-sangat baik, sangat-sangat dermawan, dan banyak sebab-sebab terpuji ada pada diri Fahri ini. Dan kita tahu Fahri ini bukan sahaja seorang pelajar yang memiliki sifat-sifat terpuji seperti menghormati orang tua dan sebagainya, malah dia juga memiliki sifat kepimpinan. Dan dia, kita lihat memimpin jamaah dia, para sahabat dia dalam usrah, halaqah dan sebagainya, dalam mengetuai kerja-kerja yang dikurniakan oleh guru-guru mereka dan sebagainya. Dan dia juga seorang yang sering bertalaqi dalam ilmu agama ini. Dan kita lihat pada awal dia, permulaan cerita ini, jadi Fahri dia ini merupakan seorang yang diminati oleh ramai wanita-wanita. Bahkan hampir setiap hari dia menerima surat cinta sebab ramai sangat orang perempuan yang minat pada Fahri ini, kan. Sampailah satu hari dalam ketika mana Fahri sedang bersembahyang, ditayangkan dalam sebuah cerita itu Fahri memiliki matlamat hidup dia. Dia dibahagikan matlamat hidup kepada 3. Yang pertama, dia nak najah, dia nak berjaya. Dan yang kedua, dia nak menterjemahkan kitab. Dan yang ketiga, dia berkeinginan untuk berkahwin. Jadi kita lihat bagaimana penceritaan dia apabila Fahri berkahwin. Sehinggalah apabila ibu dia sendiri menelefon dia dan bertanya kepada dia bila nak kahwin, kan, bila nak kahwin. Tapi dia cakap dia tak ada waktu lagi dan masih tak bertemu dengan jodoh yang sesuai untuk diri dia lagi. Ibu dia bertanya berkenaan dengan Nurul, sebab Fahri selalu cerita pasal Nurul kepada ibu dia, kan. Tapi Fahri berkata bahawa Nurul Nurul itu sekadar kawan dan dia tidak ada sebarang niat yang lebih daripada berkawan bersama dengan Nurul. Jadi dalam perkembangan dia, apabila Fahri menerima surat-surat cinta daripada akhwat-akhwat, daripada orang-orang perempuan ini, Fahri ni bagus, dia akan bawa surat tu berjumpa dengan guru dia, kan. Dia ada guru khusus yang akan senantiasa menasihati dia. Makna kata mursyid dia lah, guru dia yang dia minta apa-apa pendapat. Jadi dalam ketika yang lain, dalam sebuah keadaan yang lain, ketika mana Fahri berada dalam kereta api sedang menuju kepada gurunya, ada 2 orang wartawan dari Amerika Syarikat memasuki dalam train tersebut. Tetapi Fahri di sini bertindak sebagai seorang Muslim yang sejati. Dia menghalang orang-orang yang berlaku zalim kepada orang kafir. Dan secara kebetulan pula dia berjumpa dengan seorang perempuan yang cantik jelita bernama Aisyah. Sehingga kan apabila Fahri mempertahankan orang kafir itu, orang dia ditumbuk oleh pemuda Arab tersebut. Jadi setelah itu, dalam keadaan yang lain, Fahri ini dipanggil oleh dipanggil oleh wartawan dari Amerika Syarikat yang pernah diselamatkan tadi, yang dia pernah diselamatkan sebelumnya, untuk ditemuduga berkenaan dengan agama Islam. Dan orang tengahnya adalah Aisyah. Dan tak kala itu hubungan mereka menjadi semakin rapat. Kemudian dia pun menerima surat daripada Maria. Surat cinta daripada Maria pun dalam keadaan yang sama juga. Seperti biasa, dia membawa surat cinta tersebut kepada gurunya untuk dia meminta pendapat gurunya. Jadi gurunya berkata, sepatutnya dalam keadaan sekarang kau dah tahu apa yang wajar kau lakukan.
untuk menutup lubang fitnah dengan perkahwinan. Jadi guru dia pun memberitahu bahawa bekas anak murid gurunya sedang mencari jodoh untuk keponakan anak saudara bekas anak murid dia ni tadi. Jadi Fakri waktu tu tak tahu lagi siapa dia keponakan ni, siapa dia perempuan ni, siapa dia sipulan anak ni, dia pun tak tahu. Jadi sehinggalah gurunya pun memberitahu kepada bekas anak murid gurunya itu yang sekarang dah menjadi yang dah menjadi pun ustaz waktu itu, menjadi seorang guru yang besar yang menyebarkan ilmu di Mesir ketika itu. Maka dibawalah Fakri ini berjumpa dengan keluarganya, sehinggalah keluarganya pun menunjukkan siapa dia anak perempuan yang ingin dikahwinkan bersama Fakri. Alangkah terkejutnya bahawa Fahri melihat perempuan tersebut adalah Aisyah. Inilah dia antara klimaks dan bagaimana liku-liku perjalanan Fahri, bagaimana disatukan bersama dengan Aisyah. Jadi mereka pun merancang dan Fahri berjumpa dengan ibu bapa Aisyah. Ibu bapa Aisyah membenarkan Fahri melihat wajah Aisyah, dan Fahri pun berjatuh cinta kepada Aisyah. Terpukau dan terpana kerana kecantikan Aisyah dan sebagainya. Maka mereka pun diijab kabulkan dan diraikan dengan semeriah-meriahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Saiful Azman. Nombor matrik I1920391. Untuk topik beda filem ni, kami buat pasal filem Ayat-Ayat Cinta. Kami buat review pasal dia, dan saya bertanggungjawab untuk topik pengajaran. Okey. Antara pengajaran yang kita boleh dapat daripada filem ini ialah kita perlulah tidak lalai apabila kena uji dengan kesenangan dan juga kemewahan. Ini kita boleh dapat dilihat daripada contoh watak Fahri. Dia diuji dengan kesenangan dan kemewahan. Dia merupakan pelajar miskin. Tiba-tiba kehidupan dia berubah jadi mewah dan kaya raya selepas dia berkahwin dengan Aisyah. Lepas kahwin tu, Fahri datang kuliah. Dia naik kereta mewah, dan gaya hidup Fahri waktu terus berubah. Namun Fahri cuba melawan dugaan kemewahan itu. Dan pada masa sama saya juga dapat pengajaran bahawa Allah tu maha berkuasa dan dapat mengubah nasib seseorang manusia tu dengan sekelip mata. Ini dapat dilihat bila mana Fahri yang hidup dengan serba mewah selesa tu lepas kahwin dengan Aisyah, tiba-tiba je dia jadi miskin balik lepas dia kena fitnah. Fahri dia hilang kemewahan dia dalam sekelip mata. So dia terpaksa meringkuk dalam penjara sementara perbicaraan berlangsung. Penjara dia tak selesa, kotor, jijik, hingga pada masa sama dia juga dibuang dari Al-Azhar, Universiti Al-Azhar dia, berbanding dengan kehidupannya sebelum itu. Jelas kita dapat lihat dari situ seorang itu hanya akan sedar apabila diuji dengan kesusahan, dan selalunya lalai apabila diuji dengan kesenangan. Filem ini juga mengajar kita tentang perbuatan fitnah yang terkutuk dan bahayanya fitnah. Mesej yang cuba dibawa ialah fitnah itu boleh menghancurkan sebuah kehidupan. Dia akan buatkan seorang yang tak berdosa akan rasa teraniaya. Maka sebab itulah Islam melarang keras perbuatan fitnah ini. Konon orang semua fitnah si Fahri ni dia rogo nurun, hingga kan menyebabkan Fahri menderita dalam penjara, dan keluarga beliau di Indonesia pun berada dalam kesedihan. Sedangkan dia tak buat apa benda tu. Selain itu, kita juga dapat antara mesej lain yang kita dapat dari segi pengajaran ialah kesetiaan dan pengorbanan seorang isteri kepada suaminya dan orang lain. Si Aisyah ni, dia sanggup berkorban dengan mengarahkan Fahri untuk berpoligami, untuk berkahwin yang seorang lagi, iaitu dengan Maria. Walaupun hakikatnya hati Aisyah ni dia terluka. Aisyah dia sanggup mengarahkan Fahri poligami kerana Aisyah menyedari akan Maria yang berada dalam kesakitan itu terlalu menyertai Fahri, dan juga pada masa sama si Aisyah ni dia terlalu sayangkan suaminya kerana Maria adalah saksi penting
yang boleh selamatkan Fahri dari tuduhan fitnah itu. So Aisyah pun dia sedar dia satukan Fahri dengan Maria ni. Pada masa sama dia boleh buatkan Maria sedar sihat serta mampu untuk menjadi saksi di mahkamah. Kat situ kita boleh nampak antara mesej tentang yang disampaikan dalam babak takhir filem berkenaan ialah tentang kehidupan berpoligami. Filem ini cuba menghantar mesej bagi seorang lelaki yang berpoligami perlu tahu apa itu erti keadilan, dan bagi isteri-isteri yang dipoligami pun kena faham pasal erti bertolak ansur. Saya suka dialog kat mana sahabat Fahri yang bunyi je, seorang isteri saja ni belum tentu kamu boleh berlaku adil. Ini kan pula dua. Dan dialog Fahri, kamu tidak bisa menyatukan mereka, tapi kamu bisa berusaha untuk mencari keadilan untuk mereka. Ini bermakna keadilan itu tidak akan dapat tercapai kerana kita sebagai manusia tidak akan dapat memuaskan hati semua pihak dalam tidak akan memuaskan hati semua pihak dalam satu masa. Tapi kita juga kena usahalah nak puaskan hati mereka tu. Antara dialog terakhir ni, antara cinta dan keinginan untuk memiliki dia tak sama. Dalam kita mencintai kehidupan kita, kita kena bijak mengenal pasti sesuatu yang kita kejar itu. Adakah sama ada itu kita buat sebab kita cinta ke atau kerana keinginan untuk memiliki. Cukup mendalam perumpamaan tu dan terpulang kepada pembaca terpulang untuk penonton untuk mentafsirkan sendiri. Kesimpulannya, ayat-ayat cinta ni memang syarat dengan pengajaran-pengajaran yang berguna dan terjawab. Dan pengarah Islam ini menggunakan ayat cinta sebagai tajuk kerana ayat ini dialog yang dituturkan tu dia macam membawa erti setiap satu je dari nilai murni. Okey, sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabilah Najwa binti Osman Khairi. Nama bateri I20204915. Okay, dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang kelebihan yang ada dalam filem ini, iaitu filem Ayat-Ayat Cinta. Okay, dalam filem ini terdapat banyak kelebihan sebenarnya. Antaranya yang pertama adalah filem ini dia menunjukkan bahawa Islam itu indah sebenarnya. Okay, dari filem yang pertama lagi, filem Ayat-Ayat Cinta ini dia memang berunsurkan Islami, berunsurkan cinta, kekeluargaan dan juga humanity, kemanusiaan. Okay, saya sangat suka filem ini sebab ia sangat menunjukkan yang Islam itu indah, Islam itu suci sebenarnya. Okay, seperti dalam filem ini, jika kita sayangkan seseorang itu, kita perlulah sayangkan dia itu kerana Allah. Sebab InsyaAllah Allah akan memudahkan segalanya antara kita dan juga seseorang yang kita sayang itu. Okay, so semuanya kita kena buat kerana Allah SWT. Okay, kelebihan yang kedua adalah humanity and equality. Okay, filem ini dia mengajarkan kita mengajarkan kita tentang nilai kemanusiaan dan juga kesaksamaan antara manusia, kita sesama manusia. Tak kiralah apa juga agama dan juga bangsa sekalipun, nilai kemanusiaan dan juga kesaksamaan adalah nilai yang sangat penting dan juga ia merupakan nilai yang terbaik. Okay, dalam filem ini, contohnya dalam filem ini di mana Fahri ini dia sangat menerapkan hubungan baik di antara jiran-jiran sekeliling, jiran-jirannya yang mana mereka semua tu adalah berlainan bangsa dan juga agama. Walaupun diorang berbeza, dia sangat menerapkan hubungan baik antara mereka. Okay, contoh agama mereka adalah agama Katolik, Kristian, dan Fahri ini adalah Islam. So Fahri still lagi dia berbuat baik pada mereka. Walaupun mereka membenci Fahri, Fahri tetap dengan pendirian mereka, tetap dengan pendirian dia, yang mana nilai kemanusiaan dan juga kesesamaan ni, sesama manusia adalah sangat penting. So, ya, okay. Seterusnya, kelebihan yang ketiga adalah filem ini dia mengajarkan kita supaya kita perlu sentiasa melakukan kebaikan pada orang lain.
seperti poin yang kedua tadi, nombor 2 tadi, filem ini dia mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesiapa pun, walaupun kita ni dicaci, diherdik dan juga dibenci oleh orang lain. Sesungguhnya orang yang baik dan juga benar akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So sebab itulah kita perlu buat kebaikan, sentiasa buat kebaikan, sebab setiap kebaikan kita lakukan tu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun benda tu sebesar zarah sekalipun. Okey. So, jadi kita perlulah buat baik kepada semua orang. Contohnya yang dilakukan oleh Fahri dalam filem ni, Fahri kan sentiasa buat baik. So pada akhirnya last Kira dan juga nenek Katarina dan juga Jason, mereka ni sangat berterima kasih kepada Fahri atas pertolongan yang Fahri lakukan kepada mereka, setiap pertolongan tu. So okey, buat baiklah kita kepada semua orang. Okey, kelebihan yang keempat, filem ini mengajarkan kita supaya kita ni redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa sebabnya? Apa yang hidup di muka bumi ini adalah pinjaman semata-mata, pinjaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan setiap yang kita semua tahu yang setiap yang hidup dan juga setiap yang hidup pasti akan mati, dan kehidupan yang kita hidup sekarang ni tidak selalunya indah, cerah dan juga ceria lah. Kita pasti akan ada dugaan yang Allah akan turunkan kepada kita, sebab Allah buat ini semuanya adalah untuk menguji keredaan hamba-hambanya terhadap semua dugaan yang diberi oleh Allah SWT, serta untuk menguji sejauh mana kesabaran manusia lah, kesabaran hamba-hamba, dan adakah kita ni sentiasa mengingat Allah ataupun tidak dalam keadaan susah dan juga senang. Jika dugaan menimpa kita, bermakna Allah sayangkan kita. Ni tak, kalau Allah uji sikit, kita fikir yang Allah ni membenci kita. Okey, walau apapun, kita sebagai manusia harus bertanyakan kepada diri sendiri dan mengingatkan diri sendiri bahawa segala yang ada, segala yang kita lakukan di dunia ini adalah kerana Allah SWT. InsyaAllah semuanya akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin. Okey, seterusnya poin yang terakhir adalah poin yang kelima, di mana filem ini dia ada bahasa Arab. Filem ini dia banyak menggunakan bahasa Arab, sebab jelas kan Fahri belajar kat Mesir, dia menggunakan bahasa Arab dalam pertuturan mereka, dan ia juga menyediakan filem ini pun ada sediakan terjemahan, so tak adalah kita tak faham kan. Okay, bagi saya filem ini banyak memberi pengajaran dalam kehidupan kita, dan ia bukan sahaja mengajar kita tentang agama, malah tentang budaya, tempat, kan macam Mesir kan, dan banyak lagi. Okay, secara keseluruhannya saya menikmati dan juga tidak menyesal menonton filem ini. Walaupun filem ini dah lama, tapi saya walaupun dah lama, tapi saya still enjoy this film. Saya boleh tengok. Okey, itu sahaja daripada saya. Maaf kalau ada salah silap ataupun terkurang ataupun tak faham. Okey, itu sahaja. Saya serahkan kepada kawan saya untuk menceritakan kelemahan yang ada pada filem ini. Tadi saya cerita kelebihan. So saya serahkan kepada beliau untuk menceritakan kelemahan yang ada dalam filem ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fakrul. Di dalam bahagian ini saya ingin menjelaskan beberapa kelemahan atau kekurangan yang terdapat di dalam filem ini. Meskipun banyak kebaikan yang boleh didapati di dalam filem ini, namun ada beberapa kelemahan yang boleh saya jelaskan. Antara kelemahan yang pertama ialah isu pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Hal ini dapat dilihat dari awal filem yang merujuk kepada Fahri dan juga Maria. Ini dapat dilihat apabila Maria boleh memasuki bilik laki-laki di mana di sana ada rakan-rakan Fahri yang lain. Selain itu juga, pada minit ke-86 filem ini, kita dapat melihat pergaulan mereka melalui makan di dalam dulang bersama-sama tanpa hubungan.
Oleh sebab itu, saya mengatakan ini merupakan kelemahan yang paling jelas dapat dilihat. Kelemahan ini boleh menjadikan ia satu fitnah kepada Fahri dan juga Maria, kerana Fahri merupakan seorang pelajar mahasiswa bagi Universiti Al-Azhar. Okey, baiklah. Kelemahan yang kedua ialah isu pemakaian. Ini dapat dilihat daripada gadis Amerika yang datang ke sana sebagai seorang wartawan. Pakaian yang dipakai oleh gadis ini merupakan pakaian yang kurang sopan kerana mendedahkan aurat dan juga memakai pakaian yang ketat. Alicia, thank you so much for your help back then. Oh, you're welcome. My name is Fahri. I'm very sorry, but Islam never touched me except this one forest. Really? Actually, I'm a journalist from America, and I'm here researching about Islam. You think we can talk more? Here's my card. Selain itu juga, gadis Amerika ini mempunyai tatu di pada lengan kanannya kerana dapat dilihat di situ kerana dia tidak memakai pakaian yang menutup aurat. Okey, baiklah. Seterusnya ialah jenayah yang dilakukan oleh bapa Naura. Di dalam filem ini, Fahri bertindak menelefon Maria, padahal Fahri boleh sahaja terus menghubungi pihak berkuasa tentang isu ini. Namun sebaliknya dia menelefon Maria untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, baiklah. Di sini terdapat beberapa kelemahan kerana isu ini merupakan isu jenayah, kes pukul. Jadi sepatutnya Fahri bertindak menelefon pihak berkuasa untuk menyelamatkan Naura daripada terus dipukul oleh bapanya. Okey. Dia dapat dilihat dalam filem inilah. Baik. Akhir sekali ialah sikap guna kuasa polis. Okey, baik. Di dalam bab ini, saya tertanya-tanya mengapa polis mengambil tindakan seperti itu ketika melakukan soal siasat ke atas Fahri. Ia dapat dilihat pada minit ke-59 filem ini. Hal ini kerana ia seolah-olah memaksa Fahri untuk mengiyakan perkara yang dituduh sedangkan tiada bukti yang kukuh. Dalam video ini mengatakan Fahri, polis itu terus memukul Fahri dalam keadaan dia belum tentu bersalah. Baik. Benda ini dapat dibuktikan melalui filem inilah. Okey, itu sajalah bahagian yang kekurangan yang saya dapat kongsikan di dalam video ini. Sekian.